istiqomah dalam ibadah. Ya, Betul? Macam mana caranya? Apa perasaan yang kita perlu ada dan kalau tidak ada kita adakan supaya akhirnya impaknya ialah kita istiqomah dalam ibadah. Betul. Sebab kita takut ada waktunya kita rasa kita nak buat ibadah A+. Ya, ada waktu kita kata kita nak buat B je lah. Ada waktu kita kata biarlah nanti kita repeat. Kan? Itu tandanya tidak istiqamah. Dan seorang sahabat pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terbaik yang boleh dia dengar daripada mulut Nabi yang dia tidak boleh dengar daripada orang lain. Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bertakwalah kepada Allah dan istiqamahlah. Ya, bertakwa kita dah cerita panjang lebar bertakwa tadi. Dan istiqamah dan dihuraikan oleh para ulama, istiqamah ini ialah tak payah buat banyak kalau nak buat sekali je. Tapi kalau nak istiqamah buatlah sikit-sikit tetapi lestari. Lestari. Nanti Ustaz Kazim marah sebut pelik-pelik. Tapi anak-anak saya di USIM semua pandai. Dia faham lestari itu apa. Itulah istiqamah. Istiqamah ini daripada bahasa Arab. Ya, kata dasarnya kalau Melayu lestari. Ya. Jadi macam mana kita nak lestari? Sebab itu kita jangan paksa diri. Yang penting kita mulakan itu kita paksa. Dan bila kita dah buat, jangan paksa lebih sampai kita akhirnya give up. Ya, buat sikit-sikit dan terus. Ya, kenapa sikit-sikit? Sebab itu yang kita mampu dengan apa yang kita ada. Masa kita, tenaga kita, semangat kita, sihat sakit kita. Itu je yang kita mampu buat. Kalau orang lain 12 rakaat tahajud, kita cuma boleh buat 2 rakaat. Itu pun dengan bangun 15 minit sebelum azan subuh. Kalau 1/3 malam itu 3 jam, misal kata 3 jam penuh kita nak solat malam, kita terasa berat. Jangan buat 3 jam. Okeylah, tak 3 jam, 12 rakaat tahajud sebelum subuh, 1/3 akhir malam. Allah, 12. Ni pun ada dah fikir dah ni macam mana tarawih ni. Banyaknya rakaat. Jadi kita buat 2. Dan kita tidak bangun pukul 4 pagi. Kalau subuh dinilai berapa? 6 minit. Bangun pukul 5.50 boleh tahajud. Tak payah 12 rakaat. Pasal apa? Pasal nak istiqamah. Kerana berbeza hari orang yang solat harinya bermula dengan solat malam dengan orang yang harinya tidak bermula dengan solat malam, harinya berbeza. Ya. Macam mana bezanya? Cuba buat baru tahu. Banyak keputusan yang kita buat pada hari yang kita mulakan dengan solat malam adalah keputusan yang betul. Subhanallah. Banyak urusan kita dengan manusia, apabila kita mulakan harinya dengan solat malam, urusan itu lancar dan mudah. Subhanallah. Ya, betul ke tak ni? Cubalah. Ya, Masya Allah. Jadi dalam Ramadan ini, kita tidak mahu jadi orang yang rugi. Ya. Ada 3 sebab kadang-kadang menjadikan kita rugi tanpa kita sedar. Kenapa kita tak nak rugi? Kerana apa yang kita faham daripada apa yang disampaikan kepada kita daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana sahabat mendengar ya Nabi sebut amin, amin, amin di saat Nabi melangkah ke mimbar. Ya, kata sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'idal mimbar. Faqal amin, amin, amin. Jadi sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka su'idtal mimbar. Fakulta amin, amin, amin. Ya, jadi Nabi tahu dah, mesti nak tanya kenapa aku cakap amin amin sebab dia tak tahu kenapa. Ya. Jadi kata Rasulullah, inna Jibril alaihi salamu atani. Jibril datang kepada aku pada masa itu. Apa yang Jibril kata? Jibril kata, man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu. Siapa yang sampai kepadanya Ramadan dan mereka tidak diampunkan dosa, fadakhalan nar,
mereka ini akan masuk ke neraka. Ya Allah. Kenapa Ramadan itu yang bukan Ramadan mengampunkan kita, Allah yang mengampunkan kita. Tetapi datang Ramadan itu menjadi sebab dosa kita mudah diampunkan. Sebab apa mudah? Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, pada masa sahur kita, apa yang kita buat? Berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta ghafirali. Boleh hafal? Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka birahmatika allati birahmatika allati wasi'at kulla syai'in wasi'at kulla syai' anta ghafirali. an taghfira li. Minta dengan Allah supaya kita mendapat rahmatnya, agar dengan rahmat itu kita diampunkan dosa. Kerana betapa ramai orang yang bertaubat tetapi tidak diampunkan dosa kerana taubat, tetapi diampunkan dosa kerana rahmat. Allahu akbar. Jadi sebab itu kalau kita lupa nak minta dengan Allah, dengan rahmat Allah itu, biarlah kita diampunkan dosa. Sebab kita pun kalau bertaubat pun tak terampun semua. Tapi kalau ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita akan diampunkan dosa. Jadi istiqamah dengan itu. Ya, yang lain-lain insya-Allah akan datang dengan lancar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.